Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita tengok kitab kita Asas Aqidah Islam, yang saya tandanya Jawi muka surat 82. Betul lah. Ya, sifat ma'ani. Jadi kita dah habis dua sifat. Jadi yang kita mengaji ni sifat 20 ni, sifat 20 ni disusun lewat sikit. Dia disusun oleh Imam Sanusi rahimahullah dalam kitab dia Ummul Barahin. Itu kitab dia. Jadi disusun dan dibahagi kepada 4 bahagian. Yang bahagi pada 4 bahagian ni siapa dia? Inilah Imam Sanusi. Imam Sanusi ni cukup terkenal lah. Kalau ulama-ulama terdahulu ada yang bagi ma'ani dengan makna. Kalau pada zaman Syekh Abu Hasan Asy'ari lebih kepada perbahasan 7 sifat ma'ani. Sifat ni lah, qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama, basar, kalam, 7 sifat tu. Kemudian datang zaman Fakhruddin Ar-Razi pula, dia bahagi kepada ada sifat nafsiyah, idhafiyah, haqiqiyah. Ni dia sama je tuan-tuan, cuma penamaan je, nama saja. Untuk kita mudah faham. Jadi yang kita dah bincang tuan-tuan, menurut metod penulisan Imam Sanusi rahimahullah, yang kita dah belajar pertama sifat nafsiyah, iaitu sifat yang merujuk kepada zat Allah. Satu saja sifat nafsiyah, iaitu ada. Ada tu merujuk pada zat itu. Kita dah sebut dah. Meja ni ada, dia tak merujuk pada apa-apa, tapi dia merujuk pada meja tu sendiri. Itu dipanggil sifat nafsiyah. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang menafikan benda yang kurang pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat salbiyah inilah sifat yang membezakan Allah dengan semua makhluk. Itu penting, sifat salbiyah 5 tu. Kita dah habis dah kan. Apa dia tuan-tuan? 5 sifat salbiyah tu. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Sifat ni tak ada pada makhluk, hanya pada Allah. Qidam, tak ada permulaan. Mana ada makhluk tak ada permulaan? Baqa, tidak ada perakhiran, semua makhluk akan binasa. Kemudian mukhalafatul ta'ala lil hawadith, tak sama dengan apa-apa, tak sama dengan sesuatu. Makhluk semua sama, bertempat, berarah, berhajat pada sesuatu. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak sama dengan apa-apa. Hanya Allah Ta'ala yang tak sama dengan makhluk. Makhluk saling sama dalam banyak sudut. Kita dengan makhluk semua terikat dengan masa dan tempat. Masa dan tempat pula dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat makhluk. Sekurang-kurang persamaan makhluk dijadikan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, qiyamuhu bi nafsihi, yakni Allah Taala berdiri sendiri, tak berhajat pada apa-apa. Makhluk semua berhajat pada Allah. Malah banyak makhluk berhajat pada makhluk yang lain. Kita berhajat pada udara, makanan, minum, tempat, masa dan sebagainya. Allah tak berhajat pada makhluk dan tak berhajat pada amalan kita. Dan yang terakhir wahdaniyah, yang kita dah habis, Allah Ta'ala Esa. Yang ini tidak ada yang sebanding dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini tidak ada yang sebanding pada Allah, sama ada pada zatnya, pada sifatnya ataupun pada perbuatannya. 5 sifat. Sekarang ni kita akan masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani juga ada pada makhluk. Sama dengan sifat nafsiyah. Makhluk juga ada sifat nafsiyah, tapi yang layak bagi makhluk lah. Allah Ta'ala ada, kita ada tuan-tuan. Ada. Tersama ke? Tak sama. Apa beza dia? Adanya Allah tidak berhajat pada apa-apa, tidak dijadikan, tidak ada permulaan. Kita, adanya kita, ada permulaan, ada perakhiran, ada yang menjadikan. Itu beza dia. Sebab tu tak pernah orang kata kita dengan Allah Ta'ala sama. Pasal apa?
Allah ada, kita ada. Tak pernah dalam dunia orang sebut lagu tu. Sebab dengan akal yang dengan akal yang apa? Akal yang ringkas, akal yang sederhana pun kita faham. Walaupun kita ada, Allah Ta'ala ada, tapi wujud kita ni wujud musabbab, yakni wujud yang dijadikan oleh Allah. Wujud makhluk dijadikan. Ada pun kewujudan Allah, kewujudan hakiki yang tidak berhajat pada apa-apa. Nah, begitu. Sama juga sifat ma'ani ni yang kita nak belajar ni. Sifat salbiyah yang 5 tadi hanya ada pada Allah. Yang lain ada juga pada ada makhluk. Tapi yang layak bagi makhluk terbatas. Apa sifat makhluk? Terbatas, ada permulaan, ada perakhiran dan dijadikan. Itu sifat makhluk. Nah, ni kita nak sebut sifat ma'ani ni. Makhluk pun ada 7 sifat ma'ani kan. Qudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Kemudian qudrah, iradah, ilmun, mengetahui. Tentang juga ada sifat ilmu, mengetahui. Kemudian sama apa? Dengar, tentang pendengar. Basar, melihat. Kemudian kalam, hayah. Hayah apa? Hidup. Kemudian kalam, berkata-kata. Baik. Jadi tuan-tuan ada sifat hidup, tuan-tuan ada sifat berkata-kata. Jadi tapi tak sama tuan-tuan. Tu yang ada ulama sebut tak sama. Tak sama daripada sudut mudah apa? Dia lagi sebut yang lain. Tapi yang mudah kita fikir, tak samanya kuasa Allah, iradah Allah, kehendak Allah. Tak samanya apa? Mendengar Allah, melihat Allah. Pertama, kita punya melihat, Allah yang bagi, Allah yang jadikan. Ada permulaan, ada perakhiran, kemudian terbatas. Itu yang paling penting. Semua sifat makhluk tidak ada yang mutlak, semua terbatas. Kita tak boleh tengok tembus dinding, tak boleh. Ilmu terbatas, kehendak terbatas, semua sifat makhluk terbatas. Dan sifat kita hanyalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu tak pernah orang kata kita dengan Allah sama. Pasal apa? Allah berkuasa, kita pun berkuasa. Tak ada pernah orang sebut lagu tu. Pasal semua kita tahu berkuasanya kita terbatas. Terbatas. Berkehendaknya kita terbatas. Mendengarnya kita terbatas. Jangan silap. Tapi ada tak golongan yang mengatakan, tapi golongan mujassimah ada tak? Musyabihah ada? Yang menyamakan Allah dengan makhluk. Bukan dari sudut sifat. Tak pernah orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Pasal apa? Mustahil sifat Tuhan sama dengan makhluk. Tapi dia menyamakan zat Allah dengan zat makhluk. Yang tu ada. Memang ada golongan yang sesat. Tuan-tuan baca dalam sejarah golongan Kharamiyah. Golongan ini dia menyusup daripada ajaran Yahudi. Tuan-tuan kalau tengok dalam ajaran Yahudi ataupun kat tempat-tempat ibadah mereka akan lukis gambar seorang lelaki duduk atas awan. Lelaki duduk atas awan. Kemudian ada orang kepala kuda kot, kepala lembu, kepala singa, kepala burung helang. Dia duduk atas awan. Lepas tu ada 4 orang yang tolong tanggung dia. Kepala kuda, ingat saya itulah, kepala kuda, kepala singa, kepala lembu dan kepala helang. Dan tuan-tuan tahu ajaran ni menyusup dalam kitab umat Islam. Malah ada ustaz-ustaz yang beraliran Wahabi yang cerita benda ni. Dan dia kata ini adalah fahaman salaf. Wallahi itu bukan fahaman salaf. Nabi pun tak pernah sebut benda itu. Itu adalah ajaran Yahudi yang dimasuk. Orang baca kitab Yahudi masuk. Sebenarnya itu adalah akidah Yahudi. Yahudi menganggap Allah Ta'ala seorang lelaki yang duduk di atas awan. Awan tu anggap arash. Dan arash tu ditanggung oleh hamalatul arsh. Memang ada, kita tak nafi. Arash ditanggung oleh penanggung arash. Penanggung arash ada 4 orang. Dalam akidah Yahudi dia gambarkan, kita tak boleh gambarkan. Dan dalam kitab Yahudi sebut, dan 4 orang malaikat itu 1 kepala singa. Ini malaikat yang paling besar, penanggung arash. 1 malaikat badan manusia, kepala singa. 1 lagi kepala kuda. Kuda ataupun ular, saya lupa tuan-tuan. Saya tak pasti. Tapi kepala singa memang ada, kepala helang memang ada, dan kepala lembu pun ada.
Dan memang di situ ada dalam kitab Yahudi, dia memang tulis seorang lelaki yang duduk atas awan pegang macam ni. Buat macam ni, duduk atas awan, ada 4 orang. Katanya itulah Allah yang duduk atas arasy dan sedang ditanggung oleh 2 malaikat yang berkepala 4 tadi tu. Tu ada dalam gereja Yahudi, ada dalam kitab Yahudi, tapi dimasuk. Sayang sebagai ustaz yang berlairan Wahabi ni, saya tak akan sebut semua. Dia cerita akidah macam ni. Ni akidah sesat tuan-tuan. Wallahi sesat. So beza Allah dengan makhluk macam tu. Dia percaya sungguh. Lah ni kita duduk sini, Allah Ta'ala ada kat atas tu. Tengah duduk atas arasy, dia ditanggung oleh 4 malaikat yang berkepala binatang tadi tu. Dan arasy tu sangat berat. Dan malah dia pun percaya, ustaz tu yang kadang-kadang orang ingatkan tentang aliran ni risau. Malah dia sebut masa Allah Ta'ala duduk ni ada hadis, tapi hadis ni dhaif. Mana boleh ambil hadis dhaif jadikan akidah ni sesat tuan-tuan. Allah Ta'ala bila duduk atas arasy bunyi atitus sama, atitul qurs. Bunyi atik macam besi belaga besi. Tuan-tuan duduk atas kursi bunyi apa? Ngek-ngok. Macam tu. Bila Allah Ta'ala duduk bunyi macam tu. La ilaha illallah. Saya pernah tengok dalam YouTube satu ustaz syarah hadis tu. Mungkin tuan-tuan mengenai. Terkejut saya. Ada PhD hadis. Bukan makna ada PhD hadis tu betul. Kadang dia Allah nak kata pakai PhD hadis, orang Yahudi PhD hadis ada. Ignaz Golhizer tuan-tuan. Dia punya ilmu hadis, kalau orang kebanyakan orang ada PhD hadis sekarang ni tak boleh menandingi penulisan Ignaz Golhizer. Dia bukan orang Islam, dia Yahudi. Tapi mengkaji Islam. Pasal apa? Pasal nak dapat di barat dia tak kira tuan-tuan kaji Islam ke kaji bukan Islam, asalkan tuan-tuan punya kajian tu hebat, tuan-tuan layak dapat doktor, dapat profesor. Tu yang dia buat kajian mendalam tu. Jadi saya terkejut, dia sebut benda ni. Bila Allah Ta'ala duduk, bunyi besi tu, ngek-ngok kursi bunyi. Allah. Dan malaikat yang menanggung arasy tu mengadu pada Allah, berat sangat Allah Ta'ala. Sungguh tuan-tuan, ini dia sebut. Itu kadang-kadang bahaya. Ni akidah sesat. Dalam hadis Nabi, hadis tu ada yang kata dhaif, Ada seorang Abu Razin Al-Uqaili, dia tanya Nabi, seorang sahabat Nabi, Aina Allah qabla an yakhluqal khalqu? Di mana Allah sebelum dia menjadikan makhluk? Kata Nabi SAW, kana Allah fi ama. Allah Ta'ala ni fi ama. Ama ni apa? Kebutaan. Maksud dia apa? Tidak ada apa-apa. Ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa. Tidak ada di atas Allah ruang, tidak ada di bawah Allah Ta'ala ruang, angin ruang. Itu terjemahan yang betul. Tapi sebahagian ulama Wahabi dia terjemah lain. Dia terjemah apa? Allah Ta'ala sebelum diciptakan apa-apa, Allah Ta'ala duduk atas awan. Oh, pelik. Macam mana awan boleh dah ada? Pelik. Dia tak usir lain pada orang. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, yang Mujassimah ada. Mujassimah ni kata apa? Allah Ta'ala macam makhluk. Malah ada sebahagian dia berkata, Allah Ta'ala ni bentuk macam kita. Ada sebut. Cuma tak tahulah. Hinsum lagi lah. Dia berdalilkan apa? Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Ini saya sebutkan tentang sebelum saya pergi sifat ma'ani ni. Memang ada hadis dia sebut, sesungguhnya Allah menjadikan Adam di atas rupanya. Kena tengok hadis tu betul-betul. Nabi sebut masa bila? Nabi sebut rupanya tu. Nabi sebut hadis ni, kita kena faham dia punya latar dia. Nabi SAW tengok ada seorang lelaki pukul hamba dia. Dan orang tu hina muka hamba tu, buruk. Nabi marah. Nabi kata jangan hina. Jangan hina rupa hamba tu, kerana Allah jadikan dalam rupa tu. Maksudnya Allah jadikan Adam dalam rupa dia. Betul tak? Ni macam rupa kita ni. Tuan-tuan jangan hina. Telinga 2, hidung. Jangan hina. Kenapa rupa lagu ni? Inilah rupa Nabi Adam. Tuan-tuan faham tu? Bukan rupa Allah. Hadis Nabi tu, sungguhnya Allah menjadikan Adam dalam rupanya. Nya tu merujuk kepada orang yang kena hina tu. Yang ada orang lelaki hina muka hang ni teruk-teruk. Nabi kata jangan hina dia, kerana Allah jadikan Adam dalam rupanya. Nya lelaki tu. Wajhul madrub. Suratul madrub. Tapi ada sebahagian Wahabi kata apa? Tak, nya tu kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Adam dalam rupanya. Rupanya macam mana? Macam ni. Inilah rupa Allah. Kepala, tangan, kaki. Ini benda ni sesat.
Jadi Allah beranggota. Ya, dia pun sebut Allah beranggota. Malah sebahagian dia kata apa? Cuma Allah Ta'ala ni tak ada paru-paru dengan buah pinggang ya. Sungguh. Jadi dia pun sebut. Saya tak nak sebut, siapa sebut. Dia sebut. Cuma Allah Ta'ala tak ada paru-paru dengan buah pinggang. Pasal apa? Allah Ta'ala tak perlu paru-paru pasal Allah Ta'ala tak bernafas. Tengok. Dan Allah Ta'ala tak perlu buah pinggang. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak makan. La ilaha illallah. Tapi Allah Ta'ala perlukan tangan. Saya nak buat kerja. Nak buat ni. Tanpa inilah musyabbihah. Golongan yang menyamakan Allah pada zat. Dia menyamakan Allah dengan makhluk. Tak ada orang yang menyamakan Allah dengan sifat Allah sama dengan makhluk. Tak ada. Orang gila kot kalau nak ada pun. Sebab tu kadang-kadang sebahagian Wahabi dia kata apa? Allah Ta'ala ada anggota tangan. Cuma tak sama. Seperti mana Allah Ta'ala ada sifat kuasa, kita pun ada kuasa, tak sama. Kias ni salah. Pertama, mana boleh kiaskan anggota dengan sifat lain, anggota lain. Kias ma'al fariq. Kita semua tahu kita berkuasa, Allah berkuasa, tak sama. Kuasa kita terbatas. Allah yang bagi. Kuasa Allah mutlak. Tapi bila sebut Allah Ta'ala ada tangan, kita ada tangan, dua-dua ada anggota, kan dah sama. Macam tentu ada tangan, gorila ada tangan. Walaupun rupa tak sama, tapi sama. Sama dia apa? Berjuzuk-juzuk. Betul tak tuan-tuan? Tangan gorila juzuk pada zat dia. Tangan kita juzuk pada zat. Allah Ta'ala tak berjuzuk. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu ulama, macam ramai ulama salah sebut tuan-tuan. Antaranya Abu Ja'far At-Tahawi, ta'ala anil a'dha Allah wal arkan. Allah Ta'ala ni maha suci daripada apa? Beranggota dan berjuzuk-juzuk wal ajza. Batuk tuan. Minum sat tuan boleh kono. Dia batuk ni dia berjangkit. Ada mana jemaah batuk, saya batuk orang berjangkit. Sebab tu tuan-tuan sembahyang dengan jemaah Jumaat lah. Ada seorang batuk semua. Batuk. Dia batuk, dia berjangkit. Saya tak tahu kuman batuk kot. Sembahyang ada seorang batuk, semua batuk. Batuk yang tak berjangkit bentuk apa? Batuk ustaz baca, imam baca panjang. Ada seorang batuk. Kenapa tak bancik? Pasal imam baca panjang sangat. Suruh imam berhenti lah. Sudah imam. Dia batuk pada kan. Dia batuk. Dia tak tahan imam baca panjang. Itu tak berjangkit. Baik tuan-tuan, kemudian. Jadi jangan kiaskan macam tu. Ataupun orang kata Allah Ta'ala ada tangan. Macam mana kita ada, Allah Ta'ala ada. Jadi macam tu juga. Tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Mana orang sebut lagu ni? Ada. Lain. Tangan tu anggota. Tangan Allah dalam Al-Quran yang disebut dalam Al-Quran itu, dia tak merujuk pada anggota. Dia merujuk pada sifat. Walaupun ulama salaf, dia ada sebahagian ulama salaf dia takwil. Sifat itu sifat kuasa kan. Yadullah fawqa aydihim. Yani kuasa Allah mengatasi kuasa mereka, di atas kuasa mereka. Ini disebut oleh imam ramai sebut. Antaranya Imam Tabari pun sebut dalam tafsir dia. Imam Sayuti pun sebut. Imam Al-Baghawi pun ada sebut. Boleh tuan-tuan. Itu bahasa Arab. Itu bahasa Arab dia ada balaghah tuan-tuan. Tinggi bahasa dia. Satu lagi ulama diisbat. Tangan tu bagi Allah. Tapi tangan di situ bukan maksud dia anggota tuan-tuan. Dia pun isbat tangan bagi Allah. Jadi menetapkan tangan bagi Allah, wajah bagi Allah. Menetap tapi bukan atas dasar anggota. Sebab tu kadang-kadang dalam kitab dia bagi besar kan tangan. Dia tulis besar tangan Allah, tangannya, wajahnya. Supaya apa? Jangan faham macam makhluk. Bila sebut pada makhluk merujuk pada anggota. Pada Allah maksud dia sifat. Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, ulama ahli sunnah besar, dalam kitab dia Maqalatul Islami dan sebagainya, dia sebut semua yang sebut wajah, tangan apa semua ni ala sifatil ma'an, iaitu sifat ma'ani. Yani sifat ma'ani ni, sifat ma'ani ni sifat yang berdiri pada zat, macam berkuasa, berkehendak. Dia bukan anggota, dia sifat. Mendengar, melihat, bukan makna anggota. Isbat di atas makna sifat. Itu ulama salaf sebut bukan makna anggota.
Siapa yang isbat tangan, wajah dengan bermakna Allah beranggota, itulah sifat Wahabi moden yang tersilap faham kalam para ulama salaf. Itu boleh terpesong tuan-tuan. Dia anggap Allah Ta'ala beranggota, malah ada yang kata Allah macam makhluk lagi tuan-tuan. Nah ingat, tangan ke apa maksud dia sifat. Sebagai ulama tafsirkan, oh tangan dengan makna kuasa. Boleh lah. Baik tuan-tuan. Jadi sifat ma'ani ni apa? Ma'ani ni merujuk kepada makna. Apa makna makna? Maksud yang difahami dalam akal. Akal kita faham, itu panggil sifat ma'ani. Sifatnya akal kita faham. Contoh berkuasa, tuan-tuan faham. Tuan-tuan faham. Oh, kita tahu berkuasa. Jadi kemampuan melakukan apa saja. Melihat, tuan-tuan semua tahu. Bila sebut melihat, tuan-tuan tahu. Oh, melihat. Kita tahu ini melihat. Bila sebut mendengar, tuan-tuan faham mendengar tu apa. Itu dipanggil ma'ani tu. Difahami di dalam akal kita. Kita tahu. Sifat tu daripada akal kita terfaham. Berkata-kata kita tahu. Hidup kita tahu. Walaupun dan sifat tu kita tak nampak. Kita nampak kesan je. Kita tak nampak. Sifat mana nampak? Dia berdiri dengan zat. Mendengar. Nampak ke mendengar? Tuan-tuan nampak sifat mendengar. Yang tuan-tuan nampak ni telinga. Ada orang telinga ada tapi tak mendengar. Sifat tu mana nampak? Dia berdiri dengan zat. Boleh lah. Melihat. Mana melihat? Ni mata lah. Bukan. Ni mata. Ada orang ada mata tak melihat. Dah orang buta. Mungkin saraf dia rosak ke. Dia punya otak rosak ke. Dia ada mata tapi tak melihat. Sifat tu mana? Jadi bukan mata melihat. Sifat melihat tu. Nabi SAW boleh tengok depan belakang. Ini sebutlah hadis sahih. Nabi depan pun Nabi tengok, belakang pun Nabi tengok. Sebahagian ulama kata belakang Nabi tengok ni dengan wahyu. Sebahagian ulama kata tak, makna tengok sungguh. Memang Nabi tengok depan dan Nabi tengok belakang. Nabi tengok belakang bukan pakai mata. Nampak tu. Allah berkuasa menjadikan tuan-tuan melihat dengan mata. Berkuasa juga Allah jadikan tuan-tuan melihat dengan tangan. Boleh. Boleh. Allah berkuasa jadikan kaki tuan-tuan melihat. Tuan-tuan, yang boleh bercakap ni apa? Mulut. Lidah. Betul tak tuan-tuan? Pasal ialah lidah kan. Lidah ada kotak suara. Boleh bercakap. Tapi di akhirat, yang bercakap apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari yang kami tutup mulut. Wa tukallimuna aydihim. Tangan bercakap. Fikir logik. Macam mana tangan bercakap? Lidah tak ada, rongga tak ada, kotak sorak tak ada. Nampak? Tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Dan kaki bercakap. Allah berkuasa. Tak semestinya melihat macam tu. Ada orang dipikir melihat Allah macam tu. Mesti ada cahaya, ada jarak. La ilaha illallah. Syabbihah. Nabi memang tengok ke belakang. Belakang Nabi tengok tanpa guna mata. Nabi nampak belakang. Jadi pandangan Nabi 360 darjah. Lebih kurang. Nabi nampak keliling. Nah tu Nabi semayang berjemaah. Nabi tahu kalau ada orang yang semayang main ke, lompat-lompat ke, semayang silap, Nabi tahu. Baik tuan-tuan. Jadi sifat makni, sifat yang kita faham. Allah berkuasa, tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak perlu tanya, Ustaz kuasa ni apa? Saya tak faham kuasa ni. Tak, tuan-tuan faham orang berkuasa. Tuan-tuan takkan tanya, melihat, Ustaz, melihat ni macam mana? Saya tak pernah dengar melihat. Sebut melihat, tuan-tuan semua faham. Berkata-kata, tuan-tuan faham. Itu panggil sifat ma'ani yang tuan-tuan faham dalam akal kita. Baik. Jadi kalau dalam kitab aqidah dia panggil sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala. Macam tu. Sifat azali, sifat sesuatu berdiri dengan zat. Sifat yang azali, tidak ada permulaan, yang berdiri dengan zat Allah. Boleh tak? Baik, kita tengok huraian sifat ma'ani. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin. Kata pengarang, huraian sifat qudrah. Allah berkuasa. Allah Maha berkuasa melakukan suatu perkara yang harus mumkinat menurut kemahuannya. Allah berkuasa melakukan suatu perkara yang mumkinat menurut kemahuannya. Baik, kehendak Allah. Kenapa disebut mumkinat? Apa itu mumkinat? Mungkin. Kita kan sebut mungkin. Mungkin ada, mungkin tak ada. Itu panggil mungkin. Kita sebut panggil mungkin. Mungkin kot. Ya kot. Mungkin. Mumkinat ni merujuk pada makhluk lah. Semua makhluk adalah mumkinat.
Kita boleh ada, boleh tak ada. Boleh hidup, boleh mati. Boleh Allah jadikan, boleh Allah Ta'ala tak jadikan. Syurga, neraka, semua yang Allah Ta'ala jadikan, itu semua termasuk dalam perkara mungkinat. Kenapa dia sebut mungkinat? Nak membezakan mustahilat dengan wajibat. Itu tak ada. Contoh berkuasa apa? Contoh kalau mustahilat, Allah berkuasa melakukan satu perkara yang mustahilat menurut kemahuan. Yang mustahilat dia tak termasuk dalam ni. Benda tu mustahil. Benda tu mustahil. Kita takkan sebut ataupun wajibat. Benda yang semestinya ada. Contoh. Boleh tak Allah jadikan anak dia? Soalan dia. Boleh tak Allah menjadikan anak dia? Anak Allah. Sebab benda ni mustahil Tuhan ada anak. Ini soalan etis daripada dulu sampai sekarang. Dia akan tanya, boleh tak Allah Ta'ala buat anak dia? Kadang-kadang dia tanya apa? Boleh tak Allah Ta'ala buat satu lagi Tuhan macam dia? Tuhan yang macam dia. Kadang-kadang dia tanya, boleh tak Allah Ta'ala buat satu benda yang sangat besar, yang sangat berat, sampai dia pun tak larat angkat? Ini soalan etis. Soalan yang pertama, Allah Ta'ala boleh jadikan benda yang kita tak mampu, besar dan berat, arash tak mampu kita fikir, dan Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Tapi soalan yang hak mustahilat tadi tu, boleh tak Allah Ta'ala jadikan anak dia? Boleh tak Allah Ta'ala jadikan isteri dia? Boleh tak Allah Ta'ala makan? Tentang makan nasi biryani, boleh tak Allah Ta'ala makan nasi biryani? Tuan-tuan, boleh takkan Allah Ta'ala tak boleh makan? Boleh Allah Ta'ala jadikan isteri, pasangan bagi dia, ataupun satu Tuhan yang macam dia? Dia tak termasuk dalam ni. Sebab tu tak sebut. Dia sebut, kenapa dia sebut mungkinat? Sebab nak membezakan wajibat dengan mustahilat. Tapi kita nak jawab apa, tuan-tuan? Benda mustahil. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan isteri dia? Kalau kita tak boleh. Kalau kita tak boleh, lemahlah Allah Ta'ala macam tu. Itu soalan etis tu. Lemah Allah Ta'ala macam tu. Boleh tak Allah Ta'ala jadikan satu Tuhan lain? Satu Tuhan lain. Kita kata, kalau kita fikir, tak boleh, mana boleh? Macam tu lemah Allah. Itu soalannya. Tentang soalan ni bukan baru, lama lah. Macam mana nak jawab? Jawapan kita adalah soalan itu salah. Soalan itu mustahil. Soalan itu mustahil. Mustahil macam mana? Kalau Allah jadikan, dia jadi apa? Makhluk. Tentang makhluk yang dijadikan. Makhluk tu maksud dia yang dicipta, yang dijadikan. Bila Allah menjadikan sesuatu, maka sesuatu itu adalah makhluk. Macam mana nak jadi Tuhan? Tuan-tuan faham maksud saya? Macam mana sesuatu yang dijadikan nak jadi Tuhan pula? Dia daripada Arab ni, khalaqa menjadikan, khaliqun sifat Allah kan, ada nama Allah tu 99 nama Allah kan, al-khaliq. Allah al-khaliq, kita semua makhluk, kita dijadikan. Allah jadikan satu dan yang makhluk tu jadi Tuhan. Ini mustahil. Soalan ni masalah. Cara awak tanya masalah, soalan masalah. Boleh tak Allah Ta'ala makan? Tuan-tuan makan nasi kerabu, boleh tak Allah Ta'ala makan nasi kerabu? Boleh Allah Ta'ala kahwin, ada anak? Ini juga tak logik. Kerana sifat Allah Ta'ala itu apa? Ghaniyun anil alamin. Allah Ta'ala tak berhajat pada apa-apa. Betul tak tuan-tuan? Bila kita kata Allah Ta'ala makan, Allah Ta'ala berhajat pada makan kah? Sifat Tuhan tak berhajat pada makhluk, itu sifat Tuhan. Kalau Tuhan pun makan Maggi, tuan-tuan, kita pun pelik. Tuhan makan Maggi kari, pelik. Tuhan pun ada isteri. Tuhan pun berhajat kepada pasangan, berhajat pada anak. Itu bukan sifat Tuhan. Kahwin, lagi apa? Makan, minum, berjalan, naik kereta. Itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat makhluk. Soalan ni macam apa? Boleh tak Allah jadi makhluk? Mustahil. Tuan-tuan faham maksud saya tu? Soalan itu seolah-olah boleh tak Allah Ta'ala jadi makhluk? Memang tak boleh dah. Allah Ta'ala itu Tuhan. Dan kita ni makhluk. Mana boleh Allah bersifat dengan makhluk? Kalau Allah bersifat dengan makhluk, maka Tuhan tu bukan Tuhan. Dalam Quran sebut laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir.
Tuhan ni tak sama dengan apa-apa dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Soalan tu mustahil. Yang bersifat dengan makhluk itu makhluk, dan makhluk tidak bersifat seperti mana Tuhan. Macam orang tanya, boleh tak Allah tu mati? Apa benda ni? Tuhan tidak sikat dengan sifat berkekurangan. Boleh tak? Soalan itu, soalan, masalah dia bukan pada jawapan, masalah pada soalan. Boleh tak? Macam orang tanya tuan-tuan, 2 kali 2 apa? 4. Tapi dia kata apa? Boleh tak 2 kali 2 16? Boleh? Boleh tuan? Tak boleh Oh, maknanya hang tak boleh jawab. Itulah jawapan Aku nak 2 kali 2 16. Mustahil. 2 kali 2 4. Tak, aku nak 16 juga. Tak boleh. Bukan makna tak boleh tu matematik silap. Tak, memang itulah dia. Memang tak boleh. Buat lagu mana pun 2 kali 2 4, dia takkan jadi 16. Sama juga nak paksa boleh dia Allah Ta'ala makan, minum. Apa benda ni? Itu bukan sifat Tuhan. Seperti mana lelaki dia tak beranak. Tidak, orang lelaki mana beranak? Itu sifat lelaki. Sifat perempuan, dia sifat perempuan. Kemudian sifat Tuhan. Jangan bandingkan Allah dengan makhluk. Sifat ini menunjukkan ada kuasa Allah pada azal lagi. Azal ni pada apa? Azal ni sebelum ada apa-apa makhluk, sebelum ada masa lagi. Sebelum ada masa lagi tuan-tuan. Kita pun nak fikir macam mana sebelum ada masa, sebelum ada tempat. Memang tak boleh fikir pun. Ilmu kita sedikit. Kita lahir-lahir ke dunia aja memang kita terikat dengan masa dan tempat. Jadi kita duk fikir semua benda dalam masa dan tempat. Pasal kita lahir begitu dan kita diberikan ilmu sikit. Masa belum ada, tempat pun belum ada, apa pun belum ada, itulah azal. Dia panggil azal, azali tuan-tuan. Dia nak bagi faham. Satu ketika yang ada hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala ni begitulah tuan-tuan. Kekal selama-lama. Yang berubah-ubah kita ni, kita duduk dalam sistem masa. Masa tu yang berubah-ubah. Allah tak terikat dengan masa dan tempat. Dan sistem masa ni tak sama. Ni tuan-tuan duduk di alam manusia, dia ada alam barzah, betul tak? Dia ada alam akhirat, dia ada alam malaikat. Semua dia ada apa? Alam barzah. Tuan-tuan korek kubur, ada ke alam barzah dalam tu? Tak, dia lain. Masa dan tempat yang lain. Baik, kuasanya adalah mutlak. Saya sebut mutlak, manusia terbatas untuk mengada atau mentiadakan sesuatu perkara yang mungkin, dan tidak pula melalui apa-apa perantara. Tak perlu perantara. Kun fayakun. Kuasanya tidak terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan sesuatu pun. Itulah Allah Maha Berkuasa. Jadi tak boleh banding kuasanya Allah dengan apa-apa. Pasal apa? Kuasa yang lain ni Allah Ta'ala yang bagi dan dia terbatas. Sifat kudrah itu bertakluk, berhubung, ataupun ada sebahagian orang kata berfungsi. Fungsi sifat itulah dengan perkara yang mungkin, yang harus sahaja, secara memberi takthir, memberi kesan, ialah mengadakan atau tidak meniadakan, menghancurkan, menjadikan, mencantikkan, menghias dan sebagainya kepada suatu, sama ada mengada atau mentiadakan, dan ia tidak bertakluk kepada perkara wajib dan mustahil. Saya sebut dah tadi. Sebab wajib dan mustahil ni benda yang memang tak akan diterima akal pada tiada. Allah Ta'ala wajib berkuasa. Boleh tak Allah Ta'ala wajib hidup? Boleh tak Allah Ta'ala matikan diri dia? Soalan apa ni? Soalan apa macam tu? Baik. Soalan yang bermasalah. Kita tahu sifat Tuhan seperti mana sifat ketuhanan. Baik, kemudian dan yang mustahil. Selain pada tu tuan-tuan, hanya harus bagi Allah. Sehingga kan tuan-tuan, menjadikan syurga dan neraka harus bagi Allah. Memasukkan kita ke dalam syurga harus bagi Allah. Memasukkan orang jahat dalam neraka harus bagi Allah. Ataupun sebaliknya, harus bagi Allah memasukkan iblis dalam syurga. Harus. Itu termasuk dalam kuasa dan kehendak Allah. Ataupun memasukkan orang yang soleh ke dalam neraka. Itu harus bagi hak Allah. Tapi Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Jelas Jadi orang yang baik, orang yang beriman, Allah Ta'ala sebut masuk dalam syurga, dan orang yang jahat Allah Ta'ala masuk dalam neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak memungkiri janji. Tapi kita faham, yang kita dalam faham, pada hak Allah itu adalah harus sahaja. Harus terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni harus bahasa Malaysia tuan-tuan.
Bukan Indonesia. Indonesia harus tu mesti. Harus. Kamu harus buat. Tak, kita harus ni maksud dia buat boleh, buat pun tidak. Itu maknanya harus sahaja. Baik tuan-tuan. Kemudian beberapa dalil pada ayat Quran. Firman Allah Ta'ala ayat 38, wa laqad khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam masa 6 hari, dan kami tidak terasa penat dan jemu. Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadi, kenapa turun ayat ni? Kerana orang Yahudi mengatakan Allah menjadikan langit bumi ini bermula pada hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 6 hari. Hari Sabtu Allah Ta'ala tak larat, relax atas rash, penat-penat. Ini yang disebut oleh orang Yahudi. Disebut Allah Ta'ala tak larat, hari Sabtu tu penat, letih buat langit bumi. Katanya gitulah disebut. Ini kepercayaan orang Yahudi. Bila maka turun ayat ni, menegur, menemplak orang Yahudi. Kami menjadikan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan kami tidak disentuh kepenatan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya 6 hari ni dia tuan-tuan nak faham ni, dia susah sikit. Allah Ta'ala itu azali. Ini Allah Ta'ala tak terikat dengan masa dan tempat sampai bila-bila. Yang 6 hari tu makhluk dia yang duduk dalam sistem masa. Allah Ta'ala boleh jadikan sekelip mata. Dalam Quran sebut, kan disebut innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadilah. Dia macam ni, macam mana kita, kan kita okey, kita dulu tak ada, lepas tu kita ada. Betul tak? Dia macam tu perjalanan masa. Nanti kita akan mati, mai generasi lain pula. Yang menghidup dan matikan Allah Ta'ala, manusia ni Allah. Manusia itu dia bergerak dalam sistem masa. Dan Allah yang menjadikan masa. Dalam hadis sebut wa ana dahru. Jadi ulama kata Allah yang menjadikan masa. Jadi kesan bumi tu, kesan bumi punya proses tu makan tempoh dalam 6 hari tu. Dalam tempoh 6 hari. Bukan Allah Ta'ala yang terikat dengan 6 hari tu, tapi Allah jadikan manusia ikut dalam peredaran masa tu. Macam kita, daripada kita kecil, siapa yang bagi kita ubah daripada kecil? Allah Ta'ala. Bukan makanan, bukan apa, itu sebab saja. Daripada kita bayi, kemudian kita kanak-kanak, kemudian kita remaja, kita mungkin dewasa, kemudian kita tua. Ikan masa tu, makan masa berapa tahun tu, boleh tak Allah Ta'ala jadikan tuan-tuan pum tua tu? Boleh tak? Boleh. Tapi hikmah Allah Ta'ala tu, daripada kita kecil, besar, kita belajar sikit sampai kita pandai dan sebagainya. Yang nak supaya orang faham, ada setengah orang dia ingat Allah Ta'ala terikat dengan masa dan tempat. Allah Ta'ala tak terikat. Allah Ta'ala itu azaliyun abadiyun, makhluk yang terikat dengan sistem masa dan tempat. Macam mana saya nak bagi tuan-tuan faham? Ini rumit sikit tuan-tuan di sini, sebab Allah Ta'ala itu kekal. Kanallahu ala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Allah Ta'ala itu dah ada azali, sebelum ada tempat, dan Allah Ta'ala kekal selama-lamanya macam tu. Kekal tuan-tuan. Kita manusia yang kita nampak benda tu baru berlaku dalam sistem masa. Bukan Allah Ta'ala baru buat tuan-tuan. Kesan itu tuan-tuan dipanggil apa? Kesan itu yang kita nampak macam baru. Kesan itu berlaku. Macam contohnya lah, kita dapat rezeki tuan-tuan. Kita dapat rezeki. Siapa pemberi rezeki? Allah Ta'ala. Baru pada kita tuan-tuan, baru dapat. Padahal benda tu dah ditulis ke belum? Dah tertulis semua. Cuma kita dapat menurut tempoh masa. Bukan Allah Ta'ala yang terikat dengan masa. Kita dapat masa bila semua dah tulis tuan-tuan. Siapa jodoh kita terikat dengan sistem masa. Allah Ta'ala tak terikat. Jadi manusia ni dijadikan oleh Allah dengan terikat kepada masa dan terikat kepada tempat. Termasuklah bumi, peredaran kejadian itu. Begitulah Allah jadikan. Sedangkan Allah Ta'ala kekal, azaliyun, abadiyun, tidak terikat dengan masa.
Cuma kesan yang kita nampak, kesan pada kita, kita nampak macam mengikut tempoh. Tidak kesan pada kita. Sebab tu Allah dalam Quran sebut huwal awwal wal akhir. Allah Ta'ala yang awal, Allah Ta'ala yang terakhir. Mana dia apa? Awal akhir ni sama saja. Nabi SAW pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi tengok dalam syurga banyak orang miskin, orang kaya masih lagi tersangkut di padang mahsyar hisab, orang perempuan banyak dalam neraka. Sedangkan sekarang tuan-tuan, mana ada orang dalam syurga? Mana ada orang yang dihisap sekarang ni? Mana ada orang dalam neraka? Sebab belum kiamat. Dia dah kiamat, barulah ada hisap. Betul tak? Berdiri lama di padang mahsyar, barulah apa? Timbalan amalan, baru titian sirat hisap, baru masuk syurga. Orang pertama masuk syurga Nabi Muhammad SAW. Kenapa pada malam Isra' dan Mi'raj Nabi dah nampak? Allah singkap hijab. Nabi melihat pada masa akan datang akan berlaku apa. Kerana Allah tak terikat dengan masa dan tempat. Boleh tuan-tuan? Jangan terfikir Allah Ta'ala terikat dengan masa dan tempat ni. Allah Ta'ala jadikan 6 hari. 6 hari itu bukan Allah. Proses kejadian bumi. Seperti mana kita besar pada kecil, besar terus. Itu kita makhluk ni. Allah jadikan kita berperingkat. Sedangkan Allah Ta'ala tak terikat dengan peringkat tu. Jadi kita dijadikan dan kita terikat dengan masa dan tempat. Dan Allah tak terikat dengan masa dan tempat. Dan masa tu berrelatif. Panjang cerita tuan-tuan. Saya bukan apa, ada setengah orang dia terfikir apa? Dia terfikir Allah ni macam makhluk. Ada, saya tengok ulama orang Wahabi juga. Dia fikir apa? Macam kita buat rumah. Okey, hari pertama kita buat foundation dulu, nak relax Hari yang kedua ni okey kita buat sikitlah tiang ke apa ke. Hari yang ketiga ni kita bumbung sikit. Betul hari kelima, empat itu dinding. Macam kita kan, kita terikat dengan masa dan tempat. Lepas tu dapat dinding nanti kita pasang pintu hari kelima. Hari yang keenam kita tacap-tacap lah, bagi cantik, cat ke apa ke, bla 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 bla. Hari yang ketujuh kita pun relax. Ada orang dia sangka Allah Ta'ala macam tu. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala itu azaliyun abadiyun. Allah Ta'ala itu kekal sebagaimananya Allah SWT. Yang ada permulaan, yang ikut tempoh masa, itu makhluk. Faham kot tu? Tuan-tuan tak boleh faham kot tu? Yang ikut tempoh masa ni makhluk. Allah jadikan masa dan Allah Ta'ala jadikan makhluk itu menurut tempoh masa tu. Sedangkan Allah Ta'ala tak terikat dengan masa apa-apa. Macam mana saya nak sebut gitu tuan? Esok, semalam, sekarang, di sisi Allah sama. Di sisi Allah sama. Kalau kita fikir esok tak buat apa lagi ni, betul tak kan? Tapi kenapa semua telah dicatat? Betul tak? Semua telah dicatat perbuatan kita. Kerana di sisi Allah semua sama. Apa yang tuan-tuan cakap semalam, apa yang tuan-tuan cakap hari ni, apa yang tuan-tuan cakap esok, di sisi Allah sama. Faham tak? Ada orang dia fikir hari ni aku cakap je dengar, esok aku tak cakap lagi, mana Allah Ta'ala tahu? Salah tu. Kerana masa di sisi Allah ni sama. Ni benda saya kata dia macam rumit sikit. Sebab bila kita fikir dalam, semua benda ilmu macam tu, masuk ke dalam dia penjelasan panjang. Kalau tak mampu penjelasan, kita beriman saja. Kadang-kadang persoalan ni timbul bila ditanya oleh orang baru masuk Islam, etis tanya, dia timbul persoalan ni. Apa yang tuan-tuan buat hari ni, semalam, akan datang esok lusa, dalam ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah sama saja. Itu yang Nabi boleh tengok benda lagi 1000 tahun. Kalau Nabi boleh tengok 1000 tahun, Allah Ta'ala berkuasa lebih daripada itu tuan-tuan. Boleh tu? Ingat apa yang berlaku pada kita menurut tempoh. Kerana kita terikat dengan masa dan tempat. Kita duduk dalam sistem masa dan tempat. Allah tak duduk dalam sistem masa dan tempat. Saya bagi contoh mudah satu. Kalau kita makhluk nak faham, kalau kita tak sama tuan-tuan, walillahil masalul a'la. Tapi kalau kita nak faham lah sikit. Cara kita nak faham sikit macam mana pada makhluk ni. Zaman dulu kan dia ada apa? Filem panjang kan. Filem panjang. Cerita Piramli. Kan tuan-tuan tengok panjang filem tu. Tapi bagi kita semua sama betul tak kan? Kita dah tahu lah awal dia apa, akhir dia apa, tengah apa. Dah tengok selalu lah. Cikgu Murni dengan Haji Bakhil tahu. Haji Bakhil nak ngorak Cikgu Murni ni kata apa. Sama pada sudut pandang kita. Dan malah kita dah dengar berkali-kali dah. Betul tak kan? Kita dah tahu lah dialog nanti dia kata apa.
Sehari tengok apa kita tahu. Belum tayang dalam TV. Tahu. Kita dah tengok sebelum tu. Tuan-tuan, di sisi Allah lebih lagi perjalanan masa kita. Nampak tak? Perjalanan masa kita ni Allah Ta'ala tahu semua. Sebab tu adalah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala melihat semuanya. Allah mendengar ke semuanya. Dan Allah Ta'ala kekal azali. Kana Allah wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kan. Ingat itu. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Hadis riwayat Ibnu Jarud, Imam Al-Bukhari. Saya Bukhari sebut apa? Allah Ta'ala dah ada azali sebelum ada apa-apa. Yang menurut sistem masa ni kita makhluk. Boleh? Macam filem tadi tu. Dia ikut filem, betul tak kan? Filem tu satu betul tak kan? Lepas babak ni, babak ni, babak ni, babak ni, babak ni, babak ni. Babak semalam hidup kita dah lepas. Babak kita hari ni. Nanti akan main babak esok, babak apa? Lusa, babak bulan depan, babak di sisi Allah sama. Boleh? Kerana Allah Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Dan Allah Ta'ala tahu mana hamba dia akan taat, mana hamba dia yang akan ingkar. Allah Ta'ala tahu. Tapi adilnya Allah Ta'ala bagi hidup ni menjadi bukti mana hamba yang ingkar, mana hamba yang taat. Dan Allah Ta'ala bagi tahu, sebut dalam Quran, dalam hadis sebut apa dia? Yang taat masuk syurga, yang ingkar masuk neraka. Adilnya Allah. Boleh je Allah Ta'ala tahu yang ni akan ingkar, lempak neraka tu. Tak, hidup dia menjadi bukti. Malah akhirat nanti mulut tak boleh cakap, tangan dengan kaki pula bercakap. Padahal Allah Ta'ala tahu dia memang jahat. Betul tak? Masuk teruslah neraka. Tak, bagi tangan dengan kaki bercakap, nak bagi. Adilnya Allah. Pasal apa dia azab? Tangan dengan kaki cakap. Padahal kalau ikut keadilan tak perlu pun. Tapi adilnya Allah, supaya hamba ni tahu memang betul-betul dia salah. Tak orang gila, kanak-kanak takkan masuk neraka. Betul tak? Saya dia tak mampu berfikir, tak mampu nak memilih mana baik, mana yang buruk. Tuan-tuan, saya habis muka surat ni, boleh ikut tuan-tuan? Sikit boleh tak? Baik, firmannya lagi ayat 80, al-mu'minun wa huwal ladzi yuhyi wa yumiitu wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala taqilun. Maksudnya, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, baginya pertukaran malam dan siang, tidakkah kamu berfikir? Allah Ta'ala lah yang menukarkan siang dan malam. Pasal apa? Allah Ta'ala tak berhajat pada siang, tempat, masa. Firmannya lagi ayat 20 Al-Ma'idah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas segala sesuatu. Sebenarnya banyak tuan-tuan. Qadir ni sangat banyak. Qadir, tuan-tuan baca Al-Quran, sangat banyak. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Habis. Akan datang kita masuk sifat ma'ani yang kedua, iradah. Saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا الله تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا متولا. وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.